Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Tajuk kita pada hari ini ialah Akidah Allah bersifat sama. Kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, semua saya minta bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam tahun 6 dan buka muka surat 69. Baiklah, mari kita tengok gambar apa yang ada di muka surat 69. Gambar yang pertama, seorang murid perempuan sedang menunggu bas dan dia berzikir di dalam hati. Gambar yang kedua pula, sekumpulan pelajar sedang membaca Al-Quran bersama-sama. Kita cuba kaitkan dengan pelajaran kita ya. Kita lihat pula gambar yang seterusnya. Ada dua orang pelajar perempuan sedang berbisik-bisik. Dan gambar seterusnya adalah seorang lelaki yang sedang berdoa. Apakah agaknya kaitan keempat-empat gambar tadi dengan pelajaran kita hari ini? Sekarang kita lihat pula muka surat 70. Di muka surat 70 ada perbualan antara seorang anak dan ibunya. Dalam perbualan ini, anaknya sedang mengatakan rasa gemetar untuk menghadapi pertandingan robotik. Dan ibunya pula berkata, bacalah doa penenang hati. Doa supaya dimudahkan urusan dan doa-doa yang lain juga. Doa boleh dibaca kuat atau dalam hati kerana Allah bersifat sama. Apakah maksud sama itu? Kita lihat ya. Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau bunyi yang sangat perlahan. Bunyi yang sangat perlahan itu seperti bisikan hati ataupun bisik-bisik dengan kawan tadi itu ya. Pendengaran Allah pula berbeza daripada pendengaran makhluknya kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Sangat berbeza dengan pendengaran kita manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Subhanallah, sangat hebat Allah itu kan? Kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Itulah tadi kaitannya dengan gambar yang di muka surat 69 tadi. Kalau kita bercakap dalam hati, berzikir dalam hati, Allah tetap akan dengar. Kalau kita berdoa dengan suara yang kuat, kita membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, pastilah Allah juga akan mendengar. Sekarang kita lihat pula dalil nakli Allah bersifat sama. Daripada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 224 yang bermaksud, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Kita lihat pula dalil akli Allah bersifat sama. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahillah bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Makanya, kita hendaklah mengakui bahawa kehebatan Allah dan kesempurnaan Allah itu benar belaka. Sekarang kita lihat pula muka surat 72, kesan meyakini Allah bersifat sama. Baiklah,
Jika kita percaya Allah itu bersifat sama, maka kita akan menjaga pertuturan dan bisikkan hati kita. Jaga apa yang kita cakap. Cakap benda yang baik-baik. Berbisik dalam hati, bisikkan juga yang baik-baik. Kita tengok gambar murid perempuan yang pakai tudung warna purple tu. Dia kata, astagfirullah, cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Sebab apa? Sebab Allah dengar. Baiklah, kita tengok gambar yang kedua. Kita akan sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Kerana kita percaya walaupun kita berdoa dalam hati, Allah akan mendengar. Berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kita lihat gambar yang ketiga tu. Apabila kita meyakini Allah bersifat sama, kita akan menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan kita. Allah akan mendengar apa yang kita baca. Allah akan memberi ganjaran. Zikir-zikir kita, bacaan Al-Quran kita akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Baiklah, seterusnya apabila kita meyakini Allah itu bersifat sama, mendengar apa yang kita cakap, mendengar apa yang kita bisik, kita akan menjadi orang yang menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Baiklah, yang akhir sekali, apabila kita yakin Allah itu bersifat sama, hidup kita akan diberkati Allah, kerana dalam hati kita sentiasa baik, percakapan kita juga sentiasa baik. Sebab apa yang kita sebut dalam hati, Allah dengar, apatah lagi yang kita sebut dengan lidah kita. Baiklah, di muka surat 74 ada satu cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam. Saya nak awak baca cerita tu, kemudian carikan apakah iktibar yang kita dapat daripada kisah Nabi Yunus tersebut. Kemudian dengarkan lagu nasyid selepas ini. Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita kisah Nabi Yunus dalam perut ikan nun. Wahai kawan-kawan, janganlah bimbang, Nabi Allah tetap dalam pembelaan. Nabi Yunus menyeru pada kaumnya, sembahlah tinggallah berhala yang tidak bernyawa, jauhi perbuatan yang sia-sia. Seruan Nabi tidak diterima, Nabi diejek dan Nabi dihina. Baginda tidak berputus asa, walau dicaci, walau dinista. Akhirnya Nabi merasa hampa, umatnya masih menderhaka. Lalu dia pergi membawa hati ke tepi pantai seorang diri. Baginda menumpang kapal pedagang membawa
Dah dengar nasyid tadi? Saja nak bagi awak take a break. Sambil itu, ambil pengajaran bahawa jika kita buat salah, kita mestilah berdoa, memohon keampunan dari Allah. Dengan berdoa juga, kita akan dapat mencapai kejayaan dalam hidup. Seterusnya, saya nak anak-anak semua menyiapkan tugasan yang telah diberi. Sesiapa yang belum dapat, saya beri tempoh sehingga hari Sabtu untuk siapkan kerja. Okey, perhati betul-betul ya, tajuknya sifat sama Allah, bertarikh 3 hari bulan 2 2021. Dah siap kerja? Ambil gambar dan hantar personal pada saya. Boleh? Baiklah, sampai sini sahaja dahulu. Semoga dapat berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.